Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sihat semua lah? Alhamdulillah, cikgu. Alhamdulillah, sihat cikgu. Cikgu pun sihat ke? Alhamdulillah. Okey. Setakat ni cikgu tengok dalam penyertaan 16 orang, 17 orang. Okey lah, 18. Tengah meningkat lah, tengah duduk masuk gitu. Okey. So hari ni, semua buku teks kat depan lah. Sebab hari ni, tanpa slideshow. Jadi kamu cuma tengok cikgu sahaja. Sebab tak ada slideshow. Cikgu tak tahu hilang di mana slideshow hari tu ni. PowerPoint tu. Cikgu harap kamu okey lah kot. Tengok buku teks sahaja, muka surat 23. Dengar suara cikgu sambil rujuk buku teks lah. Boleh tak buat macam tu? Boleh, cikgu. Tengok cikgu. Boleh, bagus. Okey, tengok muka surat. Hari ni kita nak cover 1.1.5 saja. Tapi sebelum tu kan, untuk tugasan minggu lepas ataupun pelajaran minggu lepas kita belajar ataupun kita masuk tentang gambar rajah blok lah. Gambar rajah blok. Gambar rajah blok muka surat 18 semua, 18. Okey, dalam muka surat 18 ni, siapa tak ada buku teks, angkat tangan. Ada lah, semua ada buku teks, bagus. Okey, dalam muka surat 18 ni kan, dia ada gambar rajah blok. Yang ni kita panggil gambar rajah asas lah, asas. Iaitu kita ada input, proses dan output. Tapi sebelum tu cikgu nak terang sikit kenapa jadi lambat kelas kita hari ni. Sebab tadi ni, sesi awal tadi ni, kelas ASK 3 dan 3 lah. Jadi kamu adalah sesi yang kedua. Nanti untuk minggu depan pula, kamu akan jadi sesi pertama, mereka pula akan jadi sesi yang kedua, okey? Faham lah? Okey, tak ada respon. Faham. Okey. Okey, mari kita tengok muka surat 18, dia ada input, proses dan output. Yang ni basic nah. Apa-apa pun benda kat dunia ni kan, dia ada, kalau ada sebut proses tu, dia ada mesti ada input dia. Ada proses dia dan juga ada hasil dia ataupun output dia. Nah. Okey, yang pertama adalah peranti masukan. Peranti masukan, input ni adalah peranti masukan. Yang kata peranti ni apa? Peranti ni macam satu, kita panggil satu alat, satu benda nah. Alat. Okey, input dan masukan. Okey, proses dia ada pengawal dan pengatur caraan. Okey, pengatur caraan yang kita buat atur cara tu menggunakan komputer ataupun dan dia ada pengawal lah yang mengawal itu. Kemudian output ialah iaitu peranti keluaran ataupun peranti output. Okey, contoh yang diberi kat situ ialah muka surat 19 lah, kereta kawalan jauh. Okey, kereta kawalan jauh untuk kelas 2 Fatona atau tahun lepas ataupun 3 Fatona, biasa dah jumpa dengan cikgu benda ni kan. 3 Fatona? Tak ada tak mengaku ke apa? 3 Fatona lelaki nah, muka surat 19, tahun lepas kita ada buat kereta remote control ni, kereta kawalan jauh ni. Nah, di mana kalau kamu tengok muka surat 19 itu, dia ada kita panggil carrot nah, papan litar tu, papan warna orange tu kita panggil carrot. Yang tengah tu kita panggil mikro pengawal ataupun bahasa yang digunakan untuk ni ialah green bean green bean. Okey. Sama juga dia ada input, proses dan output, di mana input dia ialah panel kawalan tanpa wayar. Panel kawalan tanpa wayar ni dalam istilah kita ialah remote lah, remote. Kemudian ada proses, iaitu mikro pengawal, dan ada output iaitu pemacu motor dan motor AT. Kemudian roda pun akan berputar. Roda berputar. Okey. Sedikit cikgu baca lah tentang panel kawalan pada telefon pintar bertindak sebagai pemancar isyarat. Pemancar isyarat ataupun transmitter menghantar isyarat input kepada mikro pengawal. Mikro pengawal ni ialah receiver pada kereta kawalan jauh melalui sambungan Bluetooth.
Bluetooth dia tak ada wire. Pemacu motor dan motor AT akan menggerakkan roda seperti yang diarahkan oleh mikro pengawal. Okay, Nas, kita tanya balik Nas. Cikgu akan tanya seorang-seorang lagi untuk apa? Band untuk dapatkan TP atau PBD tu. Okey, ni ialah contoh bagi kereta kawalan jauh. Kemudian ada pintu gelangsar automatik. Okey. Dia mesti guna penderia, dia tak boleh kata kamu guna Swiss biasa, tak boleh. Swiss biasa tak boleh, dia kena ada penderia. Dia ni ialah orang panggil smart. Bukan kalau kita tekan biasa kipas yang kita guna, kita tekan Swiss baru kipas pusing. Kalau kata smart ni benda-benda perkakasan yang smart ni, contoh macam smartphone ke, smart fan ke, kan kipas smart ni dia guna penderia sebagai input dia. Okey. Contohnya kalau input ialah pergerakan objek atau benda hidup manusia, penderia gerakan. Maksudnya kalau ada gerakan, dia ada sensor ataupun penderia gerakan. Bila dia kesan ada satu gerakan dalam kawasan tu, dalam bilik tu contohnya, barulah apa? Barulah dia akan on switch. Bila dia kesan baru dia berlaku sambungan litar. Sambungan litar ataupun arus akan bersambung, proses pengawal lah yang kawal semua tu dan menghasilkan output. Motor AT, takar dan tali sawat pemacu motor. Yang ni untuk pintu gelangsar automatik. Macam tu jugalah mesin basuh automatik. Sebenarnya gambar tu mesin pengering tapi dia tulis mesin basuh, tak apalah nah. Okay, input dia ialah mode pilihan, dia ada juga penderia. Proses dia mikro pengawal dan output dia ialah motor AU, takar dan tali sawat dan pemacu motor. Seterusnya drum akan berpusing. Okey. Tak apa, yang agak yang lawaknya kamu punya tugasan minggu lepas cikgu baca, kipas kamu dikehendaki menghasilkan apa? Kipas kan, gambar raja blok untuk kipas sealing automatik. Kipas sealing automatik, tapi output yang kamu guna ialah takar dan tali sawat. Kamu rasa kipas tu guna takar tali sawat tak? Kamu boleh bayangkan takar dan tali sawat tu macam mana? Kelas, takar dan tali sawat tu macam mana? Takar dan tali. Takar dan tali. Takar dan tali lah. Okey, takar dan tali sawat tu maksudnya ada dua takal dan sambungan dia ialah tali. Contoh paling mudah ialah kamu tengok dekat mesin jahit kaki tu. Tradisional, mesin jahit kaki tu dia guna takar dan tali sawat. Sebab dia ada dua takal dan tali sawat lah. Ada setengah yang guna takar sahaja, contohnya macam bendera, dia guna satu takar saja, dia tak ada tali sawat. Satu takar saja tarik. Okey. Mari kita tengok 1.1.5. Menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah sesuai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Okey. Kamu, nanti ni at the end of class ni kamu kena hasilkan satu lakaran reka bentuk produk. Satu lakaran reka bentuk produk yang diubah sesuai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Okey, gambar rajah blok contohnya kat sini kamu buat kereta kereta kawalan jauh. Sebelum itu kamu kena kenal pasti dulu model fungsi dan juga analisis berantai punca dan kesan. Okey, tengok muka surat 23 semua. 23. Okey, cikgu nak tanya, apakah tengok model fungsi tu? Apakah subsistem bagi produk kereta kawalan jauh ni? Siapa nak jawab? Cikgu nak bagi ni, Ben. Muhammad Arif. Lantai tu, betul. Lantai pandai. Arif pilih mana tu? Ikram lah. Ikram. Arif.
Okey, pandai. Lantai lantai ialah kita panggil subsistem. Selain lantai, subsistem ni juga ialah masa kita ni duduk di bumi bukan duduk di bulan. Kalau duduk di bumi ni kita bergantung kepada graviti. Jadi subsistem kita kadang-kadang boleh jadi lantai, boleh jadi dinding. Dinding tu sebab kita gantung, bukannya sebab dia terapung Dinding, ceiling, tu contoh-contoh subsistem. Ceiling pun dia sebab digantung bukannya sebab terapung. Faham Ada 3 subsistem sahaja yang wujudlah di bumi ni. Sama ada lantai, dinding ataupun ceiling pun boleh. Okey. Okey, seterusnya daripada lantai ni, ni untuk kereta kawalan jauh rantai ni dia memegang apa? Lantai memegang apa? Roda. Kakak nama apa? Adilah. Adilah, lantai memegang apa? Roda. Lantai dia memegang roda. Lantai pegang roda lah. Okey. Selain lantai yang memegang roda ni, apa lagi yang pegang roda? Gear. Siapa tu? Adam Adam kita pergi kelas mana? Ikram juga. Okey, gear pun memegang roda. Kenapa gear pegang roda? Adam? Sebab entah. Sebab entah. Jawab. Okey, gear tu dia berpusing, tahu tak? Gear tu berpusing. Bila dia pusing, dia sekaligus dia akan memusingkan roda tu lah. Gear tu dia akan dapat apa? Dapat kuasa daripada motor, pemindahan kuasa daripada motor tu ke gear. Gear tu akan pindahkan kuasa dia ke ke roda. Itulah. Okey, seterusnya Roda. yang pegang roda selain daripada gear apa lagi? Selain gear? Pemegang roda. Siapa jawab tu? Arif juga. Orang lain pula. Cikgu tak mau kamu jadi senyap kat situ. Kaku pula. Batu disusul. Kaku batu. Arif juga yang jawab. Okey, tak apa, terima kasih. Pemegang roda dia akan pegang roda jugalah. Pegang roda. Seterusnya pemegang roda ni apa dia? Yang mana? Pemegang roda tu jugalah yang akan memegang gear. Pemegang roda. Bila kamu tengok kalau dalam bahasa teknikal dia ialah dipanggil aci ataupun shaft. Aci lah yang pegang roda tu. Dia macam cikgu ada kereta kat sini. Okey, nampak tak kereta ni? Kereta mainan. Okey, dia ni sini kita panggil roda. Ni ada kat sini, nampak ada batang ni yang sambung antara roda ni kita panggil aci ataupun shaft. Sendiri dia shaft lah, aci dia pegang roda ni. Okey, kat sini bukannya kereta ni tak ada apa? Tak ada gear apa ni sebab dia kena sorong kan. Dia kena sorong, tak ada contoh lah nak tunjuk. Ni. Ada ni mainan anak. Okey, yang ni kereta kawalan jauh ni Dia ada roda. Kemudian dalam ni dia ada aci aci tak nampak. Dan juga dia ada apa? Kalau buka kan. Buka. Dia ada apa? Gear gear. Gear sambung dekat roda tu sebagai apa? Memindahkan kuasa. Okey. Kemudian pemegang roda ni dia memegang apa? Siapa nak jawab? Pemegang roda ni dia memegang apa? Gear. Badan kereta ni. Ada? Gear. Pemegang roda pegang apa? Spring kereta. Pandai. Siapa tu? Yudina ke? Anis. Anis. Okey, Anis kelas mana? Patona.
Okey, Anis. Pemegang roda ni dia akan memegang spring kereta. Apa fungsi spring kereta tu Anis? Spring kereta. Tak tahulah cikgu. Ha. Spring kereta ni untuk apa? Untuk bagi dia Lompat-lompat. lompat-lompat. Untuk mengelak dia berlaku lompat sangat tu lah nah. Nah, dia sebagai penyerap kepada apa panggil apa? Sebab tu dia panggil Daya. absorber. Kalau dalam bahasa kereta biasa dia panggil absorber. Dia akan menyerap hentakan tu lah nah. Dia akan menyerap hentakan. Kita rasa tapi tak rasa kuat sangat, betul tak? Kita rasa dia beralur tapi tak rasa terlalu macam tak keras sangat lah. Nah, tu dia menyerap dia menyerap hentakan tu. Okey, seterusnya gear tadi ni. Okey, gear tu dekat roda tadi ada gear. Kamu semua sedang merujuk kan Rajah 1.12 model fungsi tu nah. Gear memegang apa? Motor etik. Motor AT. Gear memegang motor AT. Siapa jawab tu? Alf Ah. Okey, gear memegang motor AT. Apa fungsi motor AT, Alf? Tak tahu cikgu. Takkan tak tahu. Motor, apa fungsi motor? Motor ialah Sumber tenaga elektrik. bukan sumber, okey. Ni adalah dia kita panggil apa? Komponen mekanikal, nah, komponen mekanikal yang berpusing, nah, motor AT ni. Komponen mekanikal yang berfungsi. Sebab kalau dia tidak ada sumber tenaga elektrik, dia tidak akan berfungsi. Nah, dia memerlukan tenaga elektrik, nah, motor AT ni. Memerlukan, bukannya dia sumber, nah, dia memerlukan sumber. Okey. Kemudian badan kereta seterusnya motor AT. Kemudian okey. Kita pergi ke badan kereta. Badan kereta tu yang mana? Ni lah kalau kau tengok kereta ni, badan kereta tu ni lah yang casing ada anak dia tu. Ada casing sebuah kereta tu lah. Nah, badan kereta tu memegang apa? Selain dia memegang pemegang roda, nah, memegang juga motor AT. Motor AT tu ada kat bawah. Kalau lepas kalau cikgu buka ni lah. Fikir buka. Okey. Dan juga satu lagi dia memegang apa? Dua lagi. Siapa boleh jawab? Badan kereta Bingkai dia kereta. memegang. Alia apa? Mawadah. Alia Mawada. Okey, badan kereta dia pegang apa? Bingkai Alia? kereta. Bingkai kereta. Kereta. Okey, badan kereta memegang bingkai kereta. Badan kereta minta maaf ya. Aku silap tadi. Badan kereta ni hak hitam ni. Hak hitam ni bingkai dia hak atas ni lah nah. Yang atas ni. Bagi mencantikkan dia badan dia lah. Kalau hak dalam ni badan dia ni bingkai dia, badan dia ni yang utama lah. Kat situlah dia pegang apa? Bateri kan. Dia pegang mikro pengawal semua tu dalam tu. Okey. Kemudian dia pegang apa lagi? Siapa boleh jawab? Papan litar elektronik mikro pengawal. Okey, bagus. Sumaya memegang papan litar elektronik mikro pengawal yang cikgu kata tadi lah. Badan kereta tadi ni dia memegang mikro pengawal. Mikro pengawal. So, kamu bayangkanlah kereta ni lah nah. Ni badan kereta hak dalam ni dia memegang, pertama sekali dia pemegang roda ni. Pemegang roda. Ataupun cikgu kata aci tadi ni. Selain tu dia memegang spring kereta. Dalam ni tak nampak. Dia memegang bingkai kereta. Papan litar mikro pengawal ada dalam ni. Nah, sekali dengan bateri tu. Dan juga dia memegang motor AT. Motor AT pun dalam ni juga. Dalam badan dia tu. Okey, seterusnya. Dan dia ada apa kat situ? Last. Siapa nak jawab? Last sekali apa dia?
Yang belum dibaca lagi? Spring kereta. Dah. Yang kita dah. Panel kawalan tanpa wayar. Adam Fitri nah. Panel kawalan tanpa wire ataupun remote control kan. Cikgu pun tak tahu remote dia hilang mana dah. Remote, lepas tu dia ada apa? Area tu kan. Itulah. Panel kawalan tanpa wire. Okay, ini kita panggil model fungsi. Kalau kamu nak lukis model fungsi, senang saja. Nah, apa-apa pun perkakasan, kalau cikgu minta kamu buat model fungsi ni, pertama sekali kamu kena ceraikan. Ceraikan setiap komponen dia. Setiap komponen dia kena ceraikan. Kemudian setiap komponen tu kamu kena apa? Kena bagi ada hubung kait, kena ada sangkut dengan komponen yang lain. Contohnya roda pemegang semua ni kita ni spring. Cikgu baru nampak spring. Ni spring kereta ni untuk absorb dia punya manfaatan lah ataupun hentakan. Okey. Untuk apa? Setiap ni komponen ni kita kena asingkan dulu, kemudian barulah kita buat model fungsi. Contoh yang lain cikgu bagi kita dekat model fungsi sekarang ni. Kalau sebuah meja apa komponen dia? Kaki meja. Kaki meja lagi? Meja apa dia? Badan meja. Muka meja. Skru. Kan muka meja. Kaki meja, muka meja lagi? Badan dia tak ada. Skru. Skru ataupun paku, skru lah. Okay, skru. Jadi kalau contohnya kita nak buat sekarang ni ialah model fungsi meja. Pertama sekali subsistem dia apa? Lantai. Memegang kaki meja. kaki meja. Memegang Kaki meja. muka meja. Dan last sekali ialah muka meja memegang apa? Memegang Buku. Sebab apa? Buku tu ataupun benda yang last sekali tu ialah dia punya, kita panggil dia punya beban. Beban. berat. Kita mula dengan subsistem, kemudian komponen dan berakhir dengan beban. Tu contoh bagi meja. Okey, seterusnya kita akan buat sama-samanya, bukan kita buat, kita bincangkan tentang analisis berantai punca kesan. Kita dah ada satu produk produk dia ialah kereta kawalan jauh ni. Tapi sekarang ni kita nak tengok apa masalah produk tersebut. Contohnya ni, kita dah ada kereta kereta kawalan jauh yang kita bincangkan dia punya komponen-komponen yang tadi ni kan. Sekarang ni kita nak kena pasti apa masalah kereta ni. Apa masalah kereta ni? Okey, pertama sekali dia punya masalah dia dulu. Masalah dia ialah kereta kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan halangan. Bila langgar dengan halangan, kadang-kadang kita main remote tu kan, kita punya nak laju sampai tak sedap kat depan tu ada dinding ke, ada kaki kerusi ke kan. Langgar bila langgar ni dia kadang-kadang dia rosak lah kat bahagian hadapan. Bahagian hadapan kereta, itu masalah dia rosak. Jadi bermula kalau kita nak buat analisis berantai punca kesan ni, atas sekali ialah apa kelas? Masalah. Masalah. Kemudian yang bawah baru kita tanya mengapa? Maksudnya apa mengapa tu? Mengapa kereta kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan halangan? Kita tambah mengapa dekat depan dia tu. Mengapa dia rosak apabila berlanggar dengan halangan? Contoh jawapan dia. Okay, siapa nak jawab? Ada lagi tak yang tak bercakap lagi? Muhammad Ammar baru masuk. Iza Afifah baru masuk. Cakap. Nama apa? Nama apa abang ni? Arif ni. Arif. Kereta kawalan jauh mudah rosak kerana kekuatan badan yang rendah. Dia tak kuat lah. Kekuatan badan dia yang rendah, maksudnya dia badan dia cuma plastiknya macam tu kan. Kekuatan bahan yang digunakan tu. Okey. Dan mengapa? Mengapa kereta kawalan jauh mudah rosak kerana kekuatan badan yang rendah tu?
Kerana gerak balas mengendali adalah perlahan untuk memberhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju sebelum perlanggaran. Slow-mo. Gerak balas mengendali untuk perlahan memberhentikan kereta. Ni kereta tengah laju, kita nak respon untuk pelankan dia tu, dia ambil masa nah. Kadang-kadang kereta tengah laju dia nak perlahan pun dia perlukan jarak juga nah. Dia tak boleh berhenti terus. Macam kita tekan brake, gerek tu, basikal tu bila kita tekan dia berhenti mengejut kan. Tapi yang ni bila kita gunakan remote ni, dia tengah laju, kita tak boleh nak berhentikan dia direct on the spot. Dia perlu ambil lajak. Faham tak tu? Faham tak? Okey. Jadi mengapa tiada gerak balas cukupnya untuk memberhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju untuk mengelakkan pelanggaran. Maksudnya tiada gerak balas secukupnya untuk memberhentikan. Ni kadang-kadang kita mata kita ni dengan tangan kita ni tak synchronize nah. Mata kita rasa macam nak dekat dah tapi tangan duduk laju lagi. Tangan duduk laju lagi. Rasa macam nak berlanggar dah tapi mata kita, tapi kita menjerit ataupun kita tengok sahaja, tangan kita masih lagi susah nak tak slow down lagi nah. Tak slowkan kelajuan dia tu. Jadi itulah masalah dia. Sebab kita cuma menggunakan gerak balas kita ialah kita guna mata kita aja. Kadang mata kita pun kita tengok benda yang jauh pun kita tak boleh nak agak jarak dia, jarak antara halangan dengan kereta tu masih dekat ke, masih jauh ke, dah dekat ke kan. Tak boleh nak agak dengan mata ni. Sebab tu dia memerlukan apa sebenarnya? Dia memerlukan apa? Dia memerlukan Pencahayaan. penderia memerlukan penderia. Mata kita ni, tindak balas mata kita ni susah sikit lah kalau benda yang jauh. Benda yang dekat boleh lah kita agak, sikit lagi jarak dia kemudian. Kalau dah jauh, dia susah nak agak dah. Jadi sebab itulah guna penderia tu. Okey, tak apa. Itu adalah masalah yang pertama lah. Masalah yang pertama tadi ni, bila satu kereta tu kekuatan, dia kata tadi kekuatan untuk kekuatan badan yang rendah gerak balas pengendali perlahan untuk memberhentikan kereta, kemudian tiada gerak balas yang secukupnya lah ataupun yang maksimum lah, kita boleh agak sikit-sikit macam tu je jarak kereta dengan halangan tu. Okey, itu masalah pertama. Yang kedua, kereta kawalan jauh sukar dikawal apabila berada di kawasan gelap. Ni filmin jalan gelap ni pasal apa pula? Contohnya lah kalau duduk kawasan gelap. Contohnya tak gelap pun macam cerah macam ni pun, keadaan sekarang ni pun kadang kita lalukan kereta kita di bawah di bawah kerusi kan, di bawah sofa ataupun di bawah apa je lah, di kawasan tu akan jadi gelap, almari je kan, jadi gelap. Okey. Kemudian penglihatan pengendali terhad dan kurang jelas apabila kereta kawalan jauh berada di kawasan gelap. Bila dia duduk bawah kereta, bawah almari ke, bawah sofa ke, kadang-kadang dia seronok main dalam keadaan gelap, jadi dia tak boleh nampak. Dia tak boleh nampak dengan jelas lah jarak kereta tu. Ataupun kereta tu duduk kat mana pun dia tak tahu. Ya. Apa lagi nak tahu halangan-halangan kereta tu. Okey, kemudian kurang pencahayaan apabila laluan kereta kawalan jauh untuk pengendali mencegah daripada berlanggar dengan halangan. Jadi tak nampak, tak tahu halangan. Kereta pun tak nampak, apatah lagi halangan kereta tu. Apa yang duduk depan kereta pun dia tak nampak. Itulah menyebabkan apa? Last sekali, ni ialah kesan dia. Punca dia. Punca dia ialah batasan ataupun limitation pada kereta kawalan jauh ialah pencahayaan di kawasan gelap dan gerak balas yang perlahan untuk memberhentikan kereta kawalan jauh bagi mengelak pelanggaran dengan halangan. Okey, yang ni ialah punca dia. Punca dia ialah apa? Kereta kawalan jauh, pencahayaan di kawasan gelap. Pencahayaan di kawasan gelap tak ada. Tak ada lampu. Tak ada lampu. Dan gerak balas yang perlahan untuk memberhentikan kereta. Kadang-kadang kereta kita dah nak berlangkah dah, kita tak boleh nak kawal lagi. Sebab apa tak boleh nak kawal? Sebab dia duduk jauh, kita tak tahu jarak dia tu
dengan halangan. Jarak kereta dengan halangan tak boleh nampak dengan jelas. Itulah masalah dia. Nampak dah masalah dia? Kelas, Lena ada apa? Ini cakap. Ya, cikgu. Nampak. Jadi cikgu nak tanya kamu. Apa yang kamu rasa kena tambah baik dekat kereta kawalan jauh kita tadi? Baik. Penderia. Ji. Nak tambah apa? lampu. Pandai. Farhana. Farhana. Farhana ni. Farhana kelas mana? Kelas Ikram. Farhana. Farhana Zakira. Okey, pertama sekali kita tambah lampu. Letak lampu dekat kereta tu. Bukan lampu dekat dalam rumah kita ni, lampu dekat kereta. Okey, yang kedua, Penderia. Adi kasi dia. Pandai. Penderia apa Adi? Penderia inframerah. Penderia inframerah ataupun penderia jarak lah. Penderia jarak ataupun inframerah. Kamu ingat lagi kalau penderia inframerah atau jarak ni dia adalah kategori analog ke digital? Hadi? Digital. Hadi terlepas itu belajar kan? Kamu semua pun belajar. Nah, dia adalah kategori analog. Sebab kita kena tentukan jarak berapa lah. Jarak berapa? Kurang daripada 5 cm ataupun 15 cm ataupun lebih daripada 15 cm. Jarak kita sendiri yang tentukan. Okay, kalau digital ni, benda-benda yang digital ni benda yang on off. Maksudnya kalau ada, kalau tak ada. Contohnya macam asap. Asap ni dia tak tunggu asap 80% asap barulah penggerak akan berbunyi. Habislah macam tu lah. Jadi dia kesan asap walaupun sikit saja penderia akan berbunyi. Sama ada ataupun tak ada. Benda digital lah. Kalau benda analog ni dia kita perlukan contohnya kalau cahaya kita perlukan pencahayaan 90% ke ada peratusan dia. Ataupun jarak tadi ni kita perlukan apa? Perlukan jarak panggil apa? Jarak apa panggil? Kita tentukan jarak dia sama ada kurang ataupun lebih daripada jarak maksimum. Jarak optimum yang kita bagi tu. Jarak optimum yang kita bagi. Okey, mari kita tengok. Surat 24 ni. Cikgu nak baca berita. Cikgu nak baca sikit nah. Kaedah penyelesaian inventif secara pemisahan masa. Pemisahan masa. Maksud cikgu nak tanya, pemisahan ada berapa jenis kaedah penyelesaian masalah ni? Dua, pemisahan masa dengan Ruang. Pemisahan ruang. Digunakan kerana dalam masalah kita tadi ni kereta tu pemisahan masa digunakan kerana masalah pencahayaan hanya berlaku pada waktu tertentu ketika berada di kawasan gelap dan masalah gerak balas untuk memberhentikan kereta kawalan jauh bagi mengelak pelanggaran berlaku pada waktu tertentu ketika ada halangan yang menghalang laluan kereta kawalan jauh. Bukannya dia guna sepanjang masa lah, digunakan pada waktu tertentu. Salah satu konsep prinsip inventif yang dipilih untuk menyelesaikan masalah ini ialah tindakan awal ataupun preliminary action. Konsep ini membolehkan dia guna prinsip tindakan awal. Dia ada berapa prinsip dalam masa? 9 prinsip dia kata 2 belajar. 9 prinsip yang digunakan di sini ialah tindakan awal. Konsep ini membolehkan sistem kereta kawalan jauh mengesan tahap pencahayaan menggunakan perintah bercahaya sebagai input untuk menghidupkan lampu dengan kawalan dari mikropengawal. Okey, maksudnya sini dia akan tambah lampu tapi lampu tu bukannya on selalu bukan on selalu tapi dia ada kat situ perintah pekah cahaya. Perintah pekah cahaya ni maksudnya dia kalau dia sense cahaya dia akan off lampu. Tapi bila dia tak ada cahaya, dia kesan tak ada cahaya ataupun cahaya sikit, barulah lampu akan on. Faham Perintah pekah cahaya ni ialah salah satu daripada input peranti input. Dia sebenarnya input analog
Input analog. Okey, konsep yang sama juga digunakan untuk mengesan jarak selamat menggunakan penderian inframerah sebagai input antara kereta keluar jauh dengan halangan untuk memberhentikan kereta kawalan dari mikro pengawal. Okey, cikgu nak tanya Nurul Huda. Nurul Huda. Mana Nurul Huda? Ada tak? Ada. Tak ada. Arif juga yang ada. Hazim? Azim ada cikgu? Hazim ada ni tapi orang dia ada tak ada depan laptop tu, depan komputer tu. Ada tu cikgu. Dia tidur apa? Dia on lepas tu dia tidur. Dah. Hazim. Ada Hazim. Okey Hazim. Ya, cikgu. Cikgu nak tanya, apakah input yang digunakan ataupun dah tambah baik kan? Input yang kamu akan gunakan untuk tambah baik kereta ni ialah apa? Nanti input apa Penderian yang inframerah. penderian inframerah dan Boleh. perintah apa Hazim? Perintah. Perintah peka. Saya. Nah, ingat semua ada dua input yang peranti input yang kamu akan gunakan, iaitu pertama ialah perintah peka cahaya, di mana perintah peka cahaya ni dia akan sense cahaya. Kalau tidak ada cahaya barulah lampu akan menyala, lampu kat kereta tu. Dan yang kedua ialah perintah iaitu penderia inframerah. Penderia inframerah ni kalau dia rasa ada halangan barulah dia akan on. Dia akan on. Lepas tu dia akan buat apa? Dia akan buat apa? Mari kita tanya ni. Terima kasih Hazim. Cikgu nak tanya orang lain pula. Muhammad Muhaimin. Muhaimin. Fathi Akil ataupun siapa-siapa bersedia untuk jawab soalan cikgu? Saya bersedia. Arif lagi. Bagus Arif ni, semangat. Okey. Apa Arif? Apakah peranti output yang digunakan? Semua cikgu. Dah macam tadi ni kan, input dia kita guna input dia perintah peka cahaya dan penderia inframerah kan. Okey, sekarang ni output dia pula. Output dia apa? Output untuk pemacu motor AT. Pembas lampu elektrik. Salah lah. Sebab cikgu 15 minit lah jok nak kelas. Nampak waktu apa lah ni. Okey, tak apa, last sebelum habis nah. Sebelum habis, okey, bila kamu guna perintah peka cahaya untuk sebagai input, output dia ialah lampu lah. Lampu menyala, lampu. Lampu dia ialah output. Satu lagi penderia gerakan. Bila dia sense gerakan, bila dia sense ada halangan, maksudnya dia akan on apa? Pembas. Dia akan on buzzer, penggerak ataupun penggerak lah buzzer. Dia akan on buzzer akan berbunyi. Barulah kita sedang ada halangan, kita akan reduce kurangkan kelajuan dia. Faham tak? Maksudnya sekarang ni input dia penderia gerakan dan perintah percaya, output dia adalah lampu dan penggerak bunyi. Buzzer lah, buzzer. Okey, sekian setakat itu dulu. Ni tugasan cikgu akan bagi sekejap lagi waktu secara offline. Cikgu dah ambil masa cikgu kamu mulai 15 minit dah ni. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih.